Seorang teman lelaki yang bimbang merayu polis untuk memeriksa keadaan teman wanitanya. Adakah dia masih hidup? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi adakah kebimbangan itu satu rayuan terdesak atau sekadar lakonan? Ubahkannya. Ini adalah Inside the Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Pendakwa Raya berkata lelaki ini tahu teman wanitanya tidak berada dalam keadaan baik dan yang lebih mengejutkan, dia sudah pun dibebaskan dengan ikat jamin untuk satu lagi jenayah ganas yang melibatkan mangsa yang sama. Tarikhnya 15 Mei 2024. Kami berada di Sandy Springs, Georgia, sebuah bandar kurang daripada 30 menit ke utara Atlanta. Ia baru sahaja melepasi pukul 12.30 tengah hari apabila Jabatan Polis Sandy Springs menerima panggilan yang mereka tidak jangka. Jack 911, apakah alamat kecemasan? Hai Marty, ini Angelica menamakan tugas. I have a gentleman want to turn himself in. Does he want it? Yes, he said he want to turn himself in. Pegawai bertemu dengan lelaki yang ingin menyerah diri. Dia berkata dia baru sahaja terlibat dalam pergaduhan fizikal dengan teman wanitanya dan dia hilang kawalan. Bagaimana keadaan tuan? Tinggal di mana? Ada sebarang age. Okay. Apa yang berlaku? Kami berada. Baik. Ia adalah pagi yang baik dan muntah dari bonet dan dia melompat ke atas saya. Dia buat silap melompat ke atas saya selama berjam-jam dan akhirnya saya hilang sabar. Okey, bila awak kata hilang sabar, maksudnya dia masih hidup ke? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak peduli. Masa awak tinggalkan dia, dia masih hidup ke? Dia tak sedarkan diri. Saya tak tahu. Saya tak dapat pastikan. Okey. Awak tinggal di mana? Adakah dia juga tinggal di situ? Ya. Okey, apa nama dia? Amber Kelly. Amber Kelly. Ejaannya Kelly atau AI? Saya Okey. Ada anak-anak di rumah? tak ada. Ada haiwan di dalam? Hanya tahu dan aku. Ada seekor anjing di dalam. Anjing besar, anjing kecil. Anjing besar. Anjing besar. Apa anjing itu sekarang? Kyle, saya takkan kata ini situasi pelik, tapi saya nak minta kebenaran awak untuk masuk dan periksa keadaan dia. Adakah awak setuju dengan itu? Saya nak pastikan dia dalam keadaan baik. Saya tak tahu. Saya rasa dia tak. Okay. Baiklah bos, awak ada senjata dengan awak. Baiklah. Teruskan, berdiri, letakkan tangan awak di belakang. Sekarang awak sedang ditahan. Baiklah, awak belum ditangkap sehingga kami dapat mengetahui apa yang sedang berlaku. Beri saya sebentar bos. Saya akan semak 4,600 itu ya. Selesaikan perkara ini. Ya. Dia sedang kejutkan ibunya. Baiklah, jom pergi. Lelaki itu dikenal pasti dalam laporan insiden polis Sandy Springs sebagai Mamodi Tombajang. Pegawai tambahan bergegas ke apartemen teman wanitanya, Amber Kelly, hanya untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Tetapi apabila mereka tiba, sudah terlambat. Tuan. Baiklah. Terima kasih. Tidak, lelaki ini telah menyerah diri. Terima kasih. Ya, lelaki ini baru saja menyerah diri. Situasinya agak pelik sekarang. Adakah mereka di bahagian selatan? Oh, awak ya? Awak nak datang sini? Datang sini dengan saya. Tapi saya akan hubungi bahagian depan. Dia ada dengan anjing lain. Police Sandy Springs! Lebih kurang 2 hari lepas, Rasanya begitulah. Awak tahu apa yang saya. Nak ambil risiko.
Sandy Springs, tolong. Sandy Springs, tolong. Sandy Springs, police. Meninggal dunia. Menurut laporan kejadian, apabila pegawai membuka pintu bilik tidur, seorang wanita sedang berbaring terlentang di sebelah kiri katil. Pegawai mendapati terdapat banyak darah di atas permaidani, serta percikan darah dan cap tangan berdarah di dinding. Mereka berkata mangsa sejuk apabila disentuh dan tiada denyutan nadi. Saya cuma nak cakap, jangan takut dengan anjing itu. Walaupun kita masih perlu pergi ke bilik tidur itu lagi. Tidak. So what? Oh, rather. Just hanging from his arm. He's impressive. Itu menjijikkan kan? Ya. Maafkan saya. Iya betul. Try not to touch too much here. Yeah. Just gonna check her hand. Okay. That's what we did as well. Oh yeah. Masih belum sejuk. Tidak serasi. Pegawai-pegawai terpaksa melakukan tugas yang sukar itu, menyampaikan berita itu kepada Ibu Ember. Saya tak boleh. Saya tak boleh terima apa-apa sayang sekarang ni. Saya betul-betul tak boleh. Tuhan saja yang tahu saya tak boleh. Saya cuma nak tahu anak perempuan saya selamat. Tidak, malangnya dia tak selamat. Tolong beritahu saya yang anak saya tak apa-apa. Dia telah meninggal dunia. Ya Allah, tidak.
Ya Allah. Tidak! Tidak! Kamu semua! Kami sedang giat menyiasatnya sekarang. Ibu Amir benar-benar hancur akibat kematian anak perempuannya, tetapi dia mempunyai syakwa sangka tentang siapa yang bertanggung jawab. Kamu semua jumpa Mamati. Kamu semua jumpa dia dan bunuh anak saya. Saya tak percaya ini sedang berlaku. Apa nama dia? Nama dia, ya Allah, Mama akan bunuh anak saya, ya Allah. Ya Allah. Budak. Saya keluar dari pintu. Oh, itu sebabnya saya tak dapat masuk. Adakah ia berlaku hari ini? Sebab saya cuba ambil anak perempuan saya sepanjang hari semalam. Tidak! Tuan, saya tak boleh bergerak pun. Saya sangat lemah. Saya sangat lemah sekarang. Saya sangat lemah. Tidak, saya tidak tinggal di sini dengan orang lain. Pihak pengurusan hubungi saya kerana saya adalah orang yang perlu dihubungi jika berlaku kecemasan untuk dia. Oh, anakku. Tidak, ini tak mungkin berlaku. Tidak. Ya Allah, tidak, ini tak boleh berlaku. Ini tak boleh berlaku. Dialah orang baik dalam keluarga saya yang telah saya kehilangan. Ini bayi saya. Ini bayi saya. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Candace, tolonglah sesiapa pun. Saya perlukan seseorang. Maaf. Oh, boleh kita pergi ke tempat lain? Tidak. Mari kita pergi ke depan, boleh? Oh Tuhan. Ya Tuhan, bayi saya. Ibu saya telah membawa bayi saya pergi dari sini. Ya Tuhan. Aduh, ya Allah. Jason! Oh. Jason! No idea. Tolong ambilkan Candace. Ya Tuhan, dia belum pernah di sini sebelum ini. Dia tidak membunuh sayang saya. Oh Tuhan. Oh, Candace, tolonglah jujur. Sarah, mari sini tolong. Saya tak boleh memandu. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya tak percaya ini. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, sayangku. Oh, sayangku. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Daerah Fulton, Amber mengalami lebih daripada 25 kecederaan akibat hentakan objek tumpul pada badannya. Dia telah dipukul hingga mati. Dan dilaporkan bahwa mayatnya telah berada di situ sejak hari sebelumnya. Pada dasarnya, anda kata bahawa orang ini, Amber Kelly, meninggalkan nota ketika dia menjaga haiwan peliharaan. Nampaknya bersikap baik tentang bunyi anjing menyala. Hubungi dia jika ia menjadi bising dan sebagainya. Tepat sekali, ya. Dan jadi awak kata nota itu ditinggalkan kira-kira 2 minggu lalu. Betul. Katakanlah. Ya, saya rasa paling lama 2 minggu, mungkin paling singkat 1,5 minggu. Cakap apa? Tapi kami sebenarnya tak pernah dengar anjing menyala. Maksud saya, mungkin sekali dua bila ada orang lalu dan buat bising, tapi ia langsung tak mengganggu. Sekarang awak tahu tak rupa Amber Kelly? Saya tak tahu. Awak tak tahu. Baiklah. Pernahkah awak dengar sebarang kekecohan, pertengkaran, apa-apa saja dari apartmen Cik Kelly? Bukan dari sebelah setakat yang kami tahu. Ya, kami dengar, saya cuma tertekan. Maksud saya, setakat apa yang kami boleh dengar dalam apartmen ini, kami dengar jiran atas sebab mereka kami anggap ada anak-anak dan sangat bising. Dan setiap kali mereka pasang muzik, kami boleh dengar.
Kami boleh dengar di sebelah sana bila orang keluar masuk pintu di situ, terutamanya waktu malam bila suasana sunyi. Tapi kami tak pernah dengar apa-apa dari sebelah apartemen kami itu, kecuali saya rasa di link yang kami kongsi dengan Amber. Faham. Tak pernah dengar apa-apa yang mencurigakan. Okey. Baiklah. Dan. Mari kita lihat. Tidak. Saya akan katakan sejauh ini apartemen ini tidaklah begitu menyenangkan untuk kami. Tunang saya yang juga tinggal di sini namanya Austin Recker. Kereta beliau telah dicuri dari garaj pada bulan November yang lalu. Terdapat banyak najis anjing di luar yang tidak pernah dibersihkan dan pihak pengurusan tidak benar-benar mengambil tindakan mengenainya. Dan ya memang banyak bunyi-bunyi bising, ada orang keluar masuk pintu-pintu itu yang terletak betul-betul di sebelah apartemen kami selalunya dan juga lewat malam dan pada malam yang lain saya rasa mungkin. Pertengahan minggu lepas, ada sebuah kereta di luar membunyikan hon dengan kuat dan berterusan selama mungkin 20 menit macam ya, saya tahu. Cuma perkara-perkara yang menjengkelkan, tapi tiada apa yang pernah saya pikirkan sebagai membimbangkan, tahu tak? Nasib baik sewa di sini agak murah. Relatif. Maksud saya, awak main-main dengan saya kan? Baiklah. Mari kita mulakan. Boleh beri saya sekejap? Saya nak tengok kalau saya boleh cari gambar. Ini penting. Saya cuma nak tengok kalau awak boleh cam gadis muda itu. Beri saya sekejap, saya akan kembali sebentar lagi. Dan saya takkan peduli. Ya. Kedengaran bagus. Terima kasih. Kita ada gambar dia tak? Kau pernah ada gambar dia? Kau ada sat. Tak ada yang elok. Tak ada yang elok. Tak. Saya cuma nak cakap, jiran tu, dia tinggalkan notanya. Tapi dalam seminggu setengah yang lepas, cuma nota sekadar memaklumkan, kata, "Hai, anak perempuan saya jaga anjing." Oh, cakap pasal anjing. Aduh. Tengok anjing. Ya. Ya. Rasa seperti ada banyak di situ. Apa-apa pun saya nak tunjukkan padanya. Dia cuma nak tengok kalau dia kenal dia. Maaf kalau dia tak dengar apa-apa. Awak tahu, saya akan bawa dia balik. Pendakwa raya kata pada masa pembunuhan Amber, teman lelakinya Mamade ada 2 kes keganasan rumah tangga yang masih berjalan terhadapnya kerana menyerangnya. Detektif bercakap lebih lanjut dengan ibu dan kakak Amber, dan ini apa yang dinyatakan dalam laporan kejadian. Dia melaporkan bahawa mereka telah putus sambung sejak 2021. Saya bertanya sama ada pernah berlaku sebarang insiden keganasan rumah tangga antara Encik Tong Bajang dan anak perempuannya. Cik Kelly menjelaskan bahawa 2 tahun lalu pada bulan Julai, kakaknya telah dipukul sehingga pingsan oleh Encik Tong Bajang di Norcross, Georgia. Dia menerangkan bahawa lelaki itu menyebabkan kakaknya mengalami bibir pecah dan hidung patah akibat kejadian itu. Dia melaporkan bahawa bibir pecah itu sangat teruk sehingga gusi kakaknya kelihatan. Namun Cik Kelly melaporkan bahawa kakaknya mula berhubung semula dengan lelaki itu ketika dia masih di penjara dan akhirnya mereka kembali bersama. Cik Herndon melaporkan bahawa Encik Tong Bajang berasal dari negara lain dan bukan warga negara serta dia menggunakan nama abangnya dan bukannya nama sendiri. Dia juga melaporkan bahawa lelaki itu menggunakan nama abangnya untuk laporan polis Norcross 2 tahun lalu. Cik Kelly melaporkan bahawa Encik Tong Bajang berasal dari Ghana. Cik Herndon juga menyebut satu lagi insiden di mana Encik Tong Bajang telah memukul anak perempuannya sehingga pengsan ketika mereka berada di dalam kereta. Menurut laporan stesen berita WSB-TV, Mamadi sebenarnya telah dibebaskan dengan ikat jamin pada masa pembunuhan itu berlaku. CP Warben, awak nak ambil air atau kopi? Saya akan datang sebentar lagi. Dia menggunakan haknya. Kau dah dapat, kau memang dah dapat. Saya akan tanggalkan ini bersama awak, okey? Okay. Just have a seat right there.
Saya duduk dulu, okey? Awak perlukan air atau apa-apa? Mamadi Tombajang telah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan berniat jahat serta serangan terup. Pada 14 Mac 2026, 2 tahun selepas pembunuhan Amber, Mamadi didapati bersalah atas pertuduhannya. Mamadi Tombajang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan parol selepas 50 tahun. Rekod dalam talian menunjukkan dia sedang menjalani hukuman di bawah Jabatan Pembetulan Georgia. Terima kasih kerana menonton episod Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini pada hari Isnin dengan kes yang lain.